Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terdiri daripada 3 orang ahli kumpulan iaitu Abdul Hadi bin Mat Rosman, Rafidah binti Abdul Rani dan saya Fatin Syuhada binti Abdul Aziz akan membentangkan berkaitan kemenjadian murid mengikut perspektif Islam. Antara isi kandungan yang kami akan bentangkan pada hari ini adalah bahagian pengenalan, seterusnya falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam, seterusnya 5 aspek teras di dalam falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam, seterusnya dokumen standard kurikulum dan pentaksiran ataupun dikenali sebagai DSKP, dan yang terakhir adalah bagaimana kemenjadian murid dalam melahirkan generasi yang berintegriti. Kemudian slide yang seterusnya pengenalan, iaitu pendidikan Islam ini membawa fungsi untuk melahirkan manusia yang berpengetahuan dan punya kesejajaran dengan dasar kehidupan Islam. Dia akan kembali pada falsafah hidup seorang Islam itu sendirilah, mukmin, iaitu mestilah melahirkan manusia yang berpengetahuan dan kesejajaran, iaitu mestilah selaras dengan dasar kehidupan Islam. Kemudian pengetahuan yang dimaksudkan ialah pengetahuan-pengetahuan yang merangkumi ilmu mengenai hubungan antara manusia, hablum minan nas, dengan penciptanya, hablum minallah, yang dimanifestasikan dalam ilmu-ilmu akidah dan cara pelaksanaan ibadah khusus dalam waktu yang sama berfungsi menjadi manusia itu berilmu pengetahuan. Kemenjadian murid merangkumi 3 aspek penting yang menjadi peranan utama pembelajaran, iaitu ilmu pengetahuan, untuk menjadikan seorang itu untuk merealisasikan kemenjadian murid mestilah merangkumi 3 aspek ini. Yang pertama, mestilah pelajar itu peranan utama itu adalah ilmu pengetahuan, kemahiran sosial dan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan supaya dapat membentuk masyarakat Malaysia yang lebih toleransi, menghormati orang lain dan berilmu pengetahuan. Justru daripada inilah peranan utama inilah dapat melahirkan manusia yang berintegriti pada masa hadapan. Daripada untuk mencapai kemenjadian murid ini mesti ada 3 aspek yang utama, iaitu ilmu pengetahuan, kemahiran sosial dan nilai-nilai murni dalam kehidupan supaya dapat melahirkan generasi yang berintegriti pada masa hadapan. Okey, selepas kita dah mengenal perbahasan daripada pengenalan tadi mengenai pendidikan Islam, maka kita masuk pada topik yang seterusnya, iaitu falsafah pendidikan kebangsaan. Apakah kaitan falsafah pendidikan kebangsaan ini dengan apa yang kita nak bahaskan, iaitu kemenjadian murid mengikut perspektif Islam untuk melahirkan generasi yang berintegriti. Okey, baik, kita lihat. Pendidikan di Indonesia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Iaitu dia mesti adalah 4 jeri ni, ada jeri ni iaitu 4. Intelek, rohani, emosi dan jasmani. Untuk apa jeri ni? Untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan, yang mana usaha ini adalah bagi melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan. Mestilah untuk melahirkan tamadun, kita akan lihat kepada falsafah kehidupan seseorang negara itu. Kalau kita imbau kembali falsafah ketamadunan purba sebagai contoh, maka kita dapat lihat zaman purba dulu falsafah hidup dia adalah perbuatan. Sebagai contoh, zaman purba dulu dia tak perlukan pengetahuan, dia lebihkan kepada kemahiran. Bagaimana nak buat sudip, dia akan ketuk batu menjadi sudip ataupun piring. Itu disebabkan itulah dinamakan tamadun purba. Untuk generasi kita, tamadun, nak melahirkan tamadun yang berpengetahuan, jadilah falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini orang kata untuk melahirkan masyarakat yang berpengetahuan.
Kalaulah falsafah sosial, maka dia akan menerangkan bagaimanakah sosial sesuatu tempat itu dilaksanakan. Falsafah ni umum, bagaimana kita hendak kurus, hendak membesar, maka kita kena kenal falsafah diri kita. Falsafah ini kita kena tahu kewujudan falsafah ini, iaitu dengan adanya falsafah kita akan kenal makna diri kita. Kita akan kenal diri kita. Kemudian dengan falsafah juga kita tahu tanggungjawab kita sebagai manusia. Kemudian yang ketiga, dengan falsafah juga kita tahu apakah matlamat kehidupan kita dijadikan. So, kita kaitkan pula falsafah dalam pendidikan. Kita kena tahu, yang pertama kita kena tahu makna pendidikan itu sendiri. Apakah pendidikan itu? Kemudian dengan falsafah juga, apakah tanggungjawab kita sebagai pendidik ataupun pelajar terhadap pendidikan. Kemudian kita kena tahu dengan falsafah juga apakah matlamat kita mewujudkan suasana pendidikan. Tu. Kemudian selepas pengetahuan, mestilah berketerampilan. Bagaimanakah keterampilan yang kita nak wujudkan dalam tamadun pendidikan ini? Nak pakai cawat ataupun kemeja ataupun tie dan sebagainya. Kemudian dalam falsafah pendidikan kebangsaan ini menerapkan berakhlak mulia. Mestilah yang berakhlak. Berakhlak mulia tu bagaimanakah pula kriteria-kriterianya? Kemudian bertanggungjawab. Mestilah yang bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi keseimbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Kemudian selepas kita mengetahui falsafah kebangsaan, pendidikan kebangsaan, kita akan membincangkan pula kaitan ataupun serapan daripada falsafah pendidikan Islam ini. Adakah dia kesinambungan daripada falsafah kebangsaan, pendidikan kebangsaan FPK. Okey, kita lihat apakah falsafah pendidikan Islam. Iaitu pendidikan Islam ini adalah suatu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. Samalah kalau kita lihat tadi, falsafah kebangsaan, ia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi. Ni kalau kita lihat pendidikan Islam ada juga yang konsisten, tapi untuk apa? Untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam. Tengok, dia berterusan untuk menyampaikan ilmu. Kalau kebangsaan tadi, dia satu usaha yang berterusan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu. Secara menyeluruh. Dia beza dia kat sinilah. Untuk menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini lebih khususlah. Dia yang tadi umum. Sebab apa umum? Sebab di Malaysia ini adalah masyarakat yang berbilang kaum. Masyarakat yang majmuk. Hidup bangsa yang pelbagai. Jadi, bila bangsa yang pelbagai, mestilah kepercayaan yang pelbagai. Nak meraihkan kepercayaan pelbagai itu, maka kita kena wujudkan satu undang-undang ataupun satu penyelarasan bagi sesuatu bangsa atau kaum itu menerima undang-undang yang diletakkan sebagai panduan. Garis merah lah kalau kita nak istilahkan. Jadinya di sini lebih dalam lagi penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kerana apa? Kerana dari nama pun falsafah pendidikan Islam, sudah tentu yang ada di dalamnya itu adalah mereka-mereka yang beragama Islam. Kemudian pendidikan Islam ini bertujuan melahirkan insan kamil. Masih samalah, melahirkan insan yang menyeluruh. Dengan insan kamil ini adalah sesuatu yang sama, yang mempunyai sikap, kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah. Dan dia banyak macam mana pun, di hujung sekali dia adalah sebagai hamba Allah yang bertanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Inilah falsafah pendidikan Islam kita, yang mana ia lebih khusus, yang tertumpu terus kepada matlamat kita dihidupkan, iaitu kita hidup beribadah semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baiklah. Selepas kita dah kenal mengenai falsafah pendidikan kebangsaan dan kita sudah tahu falsafah pendidikan Islam, maka suka saya untuk fokuskan apakah
lebih mendalam mengenai huraian falsafah pendidikan Islam itu sendiri. Okey, kita tengok falsafah pendidikan Islam itu. Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan yang bersepadu dalam menyampaikan ilmu bagi membentuk diri, mengasuh peribadi, membina kemahiran diri dan menjadi contoh tauladan dan penghayatan cara hidup Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Okey, pendidikan Islam. Kita tengok daripada awal-awal sekali, pendidikan Islam itu kita iaitu proses untuk membina tamadun. Macam mana tadi yang saya cakap tadilah. Bagaimana kita nak mewujudkan tamadun yang bagaimana yang kita hendak wujudkan. Tamadun yang lebih kepada kemahiran ataupun pertukangan seperti mana ketamadunan purba zaman dahulu, ataupun kita nak melahirkan tamadun yang berilmu, berpendidikan, berpengetahuan. Jadi di sini pendidikan Islam adalah satu proses membina tamadun yang mana tamadun apa? Tamadun yang berpendidikan. Yang berpendidikan Islam. Kemudian adalah satu usaha berterusan. Kalau kita dapat kaitkan dengan kurikulum kita, pembelajaran sepanjang hayat dari buayan hingga ke liang lahat. Yang bersepadu iaitu yang secara holistik dalam menyampaikan ilmu bagi membentuk diri. Ni. Kalau kita tengok dalam falsafah pendidikan Islam ini sendiri telah meletakkan tugas utama guru, peranan tugas utama guru, iaitu menyampaikan ilmu ini bagi apa? Bagi membentuk diri. Diri pelajar itulah. Mengasuh kepribadian dia. Mengasuh peribadi apa? Peribadi pelajar tu. Membina kemahiran diri, membina kemahiran pelajar itu sendiri dan menjadi contoh tauladan dalam penghayatan cara hidup Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ni 5 tugas utama guru untuk membentuk pelajar. Yang pertama, tugas guru ini bukan semata-mata untuk menyampaikan ilmu. Dia yang pertama adalah untuk membentuk diri pelajar. Yang kedua, mengasuh kepribadian pelajar. Yang ketiga, membina kemahiran diri pelajar. Dan yang keempat, menjadi contoh tauladan dalam penghayatan cara hidup berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kelima, menyampaikan ilmu lah. Kemudian, bila kita lihat dengan meningkatkan penghayatan cara hidup tu, cara hidup apa? Cara hidup mengikut acuan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dengan meningkatkan potensi diri dari sudut spiritual, fizikal, intelek, emosi dan sosial. Ni Jerry. Kalau kita tengok FPK tadi, dia Jerry tanpa S. Kalau di pendidikan Islam dia ada S. Jerry, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelektual dan yang terakhir ni S, sosial. 5 teras ni lah. Agar menjadi manusia yang bertanggungjawab. Ni yang untuk keberhasilan lah, iaitu kemenjadian murid ni. Kita nak jadikan murid ni bertanggungjawab yang pertama terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Dapat manusia, bertanggungjawab terhadap manusia. Dan yang terakhir, persekitaran. Ni. Secara tak langsung kita, bila dengan falsafah pendidikan ni, dia mengaitkan 3 hubungan ni. Iaitu dengan Allah, hablum minallah, hablum minan nas, dan yang terakhir kali persekitaran. Ke arah mencapai kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Ni dia seimbang lah. Kita tahu matlamat kita untuk membina tamadun ni, akhirnya untuk memberi kesan kepada dunia dan memberi kesan juga di akhirat. Baiklah, seperti yang telah kita lihat di dalam falsafah pendidikan Islam terdapat 5 aspek teras, iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Baiklah, daripada 5 aspek teras tadi, saya bawakan contoh daripada firman Allah dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW yang membincangkan berkaitan dengan 5 aspek teras. Yang pertama kita lihat kepada aspek teras jasmani. Daripada firman Allah SWT berdasarkan surah Al-Anfal ayat 60, dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh yang menceroboh, segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan. Jadi kita sedia maklum bahawa jasmani ini melibatkan kekuatan dan juga kemampuan. Kita lihat pula kepada sabda Nabi Muhammad SAW, yakni mengatakan bahawa orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang beriman yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya kita lihat kepada aspek emosi. Berdasarkan firman Allah daripada surah Al-An'am ayat 108.
Allah berfirman, dan janganlah kalian menghina apa yang mereka sembah selain daripada Allah kerana mereka juga turut akan menghina Allah lalu melampaui batas dengan tanpa pengetahuan. Yang mana kita tahu emosi yang paling tidak stabil dalam diri manusia adalah emosi marah, kemarahan. Jadi kita haruslah menjaga dan juga mengawal emosi kemarahan kita, yang mana berdasarkan firman Allah ini, kalau kita tengok, kalau kita menghina ataupun menghina apa yang orang kafir, yakni selain daripada Islam, menyembah selain pada Allah, jadi mereka akan berbuat demikian lalu melampaui batas tanpa mereka sedar. Okey, kalau kita lihat kepada sabda Nabi Rasulullah SAW, yang mana Nabi telah mengajar sekiranya kita berada dalam keadaan marah, dalam keadaan berdiri, maka kita hendaklah duduk, dan sekiranya tidak hilang rasa marah tu, maka kita hendaklah berbaring. Baiklah, aspek teras yang berikut adalah rohani. Yang kita tahu rohani ini melibatkan dalaman. Okey, kita lihat berdasarkan firman Allah SWT, ini daripada surah Al-Ahzab ayat 41. Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, yang mengingati Allah SWT dengan sebanyak-banyaknya. Saya datangkan juga sabda Nabi Muhammad SAW. Yang ini ketahuilah bahawasanya di dalam jasad ini ada seketul daging. Sekiranya ia baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Dan sekiranya ia rosak, maka rosaklah seluruh jasadnya. Dan ketahuilah bahawa yang dimasukkan seketul daging itu adalah hati. Okey, seterusnya kita akan lihat dari aspek teras intelek. Okey, intelek ini kita tahu melibatkan akal fikiran, kognitif. Jadi untuk contoh firman Allah SWT ni kami datangkan dalam surah Al-Anbiya, ini ayat 78 hingga 79, berkaitan kisah Nabi Sulaiman yang memberi pendapat terhadap penghakiman bapanya pada kisah pengembala kambing dan juga pekebun. Okey, ayah Nabi Sulaiman iaitu Nabi Daud didatangi oleh dua orang, iaitu seorang pengembala kambing dan juga pekebun, di mana pekebun ini telah mengadu kepada Nabi Daud bahawa si pengembala kambing ini telah merosakkan kebunnya. Okey, dan si pekebun ini telah meminta ganti rugi, untuk meminta si pengembala kambing ini membayar ganti rugi kepadanya. Yang mana ketika itu didengari oleh Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman telah memberi pendapat yang mana mereka harus bertukar, yakni pengembala kambing menjaga kebun manakala si pekebun menjaga kambing. Yang mana pengembala kambing akan mengusaha kebun sehingga hasilnya dapat dituai dan akan mengembalikan semula kebun tersebut kepada pekebun, dan pekebun pula akan mengembali semula kambing kepada si pengembala kambing. Yang mana kalau kita tengok dalam situasi ini adalah win-win situation, yang mana pengembala kambing tidak perlu membayar ganti rugi, dan juga pekebun juga dapat menuai kembali hasil daripada kebunnya. Okey, daripada sunnah juga dapat dilihat aspek intelek baginda sallallahu alaihi wasallam pada kisah perjanjian Hudaybiyah, yang pada asalnya kandungan yang dilihat berat sebelah kepada musuh, namun pada hakikatnya merupakan permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Okey, yang kita tahu perjanjian Hudaybiyah ini adalah melibatkan kaum musyrikin Quraisy Mekah dan juga Rasulullah, di mana di sebalik gencatan senjata yang dilakukan 10 tahun ini, maka ini menjadi titik tolak kepada permulaan kepada pembukaan kota Mekah. Aspek teras yang terakhir adalah sosial. Okay, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat 13, yakni Allah telah berfirman, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami mencipta kalian daripada lelaki dan perempuan, dan telah kami jadikan kalian berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak supaya kalian saling kenal mengenali. Yang ini, di mana ayat ini jelas menyatakan bahawa tujuan diciptakan berbagai bangsa, berbagai suku puak dan juga berlainan jantina, lelaki dan juga perempuan adalah untuk tujuan kita saling mengenali antara satu sama lain. Okey, seterusnya kami datangkan juga hadis riwayat Bukhari yang mana dinyatakan apabila berlaku pertelingkahan, iaitu pergaduhan di antara kaum Muhajirin dan juga kaum Ansar, jadi mereka ini masing-masing akan memanggil nama kaumnya. Ini kalau Muhajirin akan memanggil wahai kaum Muhajirin, manakala kalau kaum Ansar akan memanggil kaum mereka. Maka Nabi SAW telah bersabda, tinggallah ia, yakni taksub perkauman kerana ianya amat buruk. Hadis riwayat Bukhari.
Baiklah, sekarang kita akan melihat 5 aspek teras dalam kurikulum pendidikan Islam, yang mana 5 aspek teras yang kita telah bincangkan sebelum ini, iaitu rohani, intelek, sosial, emosi dan juga jasmani. Okey, dari aspek rohani iaitu penghayatan hadis. Okey, di mana kami datangkan contoh, yakni di SKP Pendidikan Islam tingkatan 4 bidang hadis, iaitu bagi pelajaran yang ke-8 di bawah tajuk Hindari Dosa-Dosa Besar, yang mana melalui pembelajaran ini para pelajar dapat menghayati penghayatan hadis yang dipelajari. Okey, di mana hadis yang dipelajari adalah saya bacakan hadis. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibus sab'al mulbiqat qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawma zaf wa qazaful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Okey, daripada hadis ini para pelajar dapat belajar berkaitan dengan 7 perkara ataupun 7 dosa besar, iaitu yang pertama adalah syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, yang keempat memakan riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam lari dari medan perang, dan yang ketujuh memfitnah perempuan-perempuan yang baik dengan tuduhan yang tidak sepatutnya. Okey, dari sudut rohani penghayatan hadis. Okey, yang seterusnya adalah intelek, pengetahuan serta kemahiran yang diperolehi berdasarkan standard pembelajaran. Okey, daripada DSKP ini kita dapat lihat terdapat 3 standard, iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Okey, daripada standard pembelajaran, ada 2, iaitu pengetahuan serta kemahiran. Pengetahuan dan juga kemahiran yang diperolehi oleh pelajar daripada topik yang kita ajar. Yang pertama adalah 2.81. Kemahiran yang diperolehi oleh pelajar adalah membaca. Kemahiran membaca, manakala pengetahuan adalah hadis yang saya telah bacakan tadi. 2.82 menyatakan maksud hadis. Menyatakan di sini adalah kemahiran, manakala pengetahuan adalah maksud hadis. Dan 2.83 menerangkan 7 dosa besar yang terkandung dalam hadis. Menerangkan, iaitu kemahiran yang kita terapkan kepada pelajar, dan juga pengetahuan adalah berkaitan dengan 7 dosa besar yang terkandung dalam hadis. Dari sudut sosial pula, menggunakan strategi pembelajaran berasaskan projek. Yang ini mengikut kaedah pedagogi, kita akan lakukan ataupun seorang guru boleh gunakan kaedah lakonan, di mana memberi pelajar tugasan berbentuk lakonan. Mereka mungkin ada yang menjadi hakim, ada yang menjadi peguam, ataupun ada yang menjadi pesalah yang melakukan salah satu daripada dosa. Dan daripada situ kita akan lihat satu aspek sosial diterapkan kepada mereka melalui kerja berkumpulan, mereka bekerjasama, dan juga sifat wujudnya bekerjasama dan juga sifat berkumpulan itu. Yang seterusnya adalah emosi. Pelajar termotivasi untuk melakukan persembahan terbaik. Ini rentetan daripada projek tadi, lakonan. Mereka akan termotivasi untuk melakukan persembahan yang terbaik. Maksudnya lakonan tu apabila mereka menghayati hadis, faham mengenai apa yang nak disampaikan dalam hadis, apa yang diajar berkaitan dengan topik ini, mereka akan termotivasi untuk melakukan persembahan yang terbaik. Dan juga jasmani, daripada segi aspek terakhir iaitu jasmani, kewibawaan dan juga keaktifan pelajar. Kita akan dapat lihat pelajar menjadi aktif, maksudnya daripada mereka mengetahui apa yang dimaksudkan dalam hadis, apa yang nak disampaikan daripada hadis yang telah saya bacakan ini. Jadi mereka akan bekerja dalam kumpulan, bergerak tanpa ada pelajar yang hanya duduk diam sahaja. Baiklah, saya sambung kepada pembentangan yang seterusnya. Dan jika tadi kita dah lihat bagaimana FPK dan FBI dapat membentuk kemenjadian murid, dan di sini kami bagaimana kita nak tengok kemenjadian murid yang dihasratkan berdasarkan DSKP ataupun
dokumen standard kurikulum dan pentaksiran untuk tingkatan 1 bagi subjek pendidikan Islam. Jadi di dalam pendidikan Islam itu terdapatnya pengetahuan yang mana pengetahuan dari segi ilmu pendidikan Islam itu sendiri, dan adanya kemahiran yang bagaimana? Kemahiran untuk menganalisis contohnya, kemahiran untuk menguraikan, dan dalam masa yang sama di dalam pembelajaran proses PDP itu sendiri guru perlu menerapkan nilai yang mana nilai ini boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian. Seterusnya terdapatnya 6 bidang yang utama dalam pendidikan Islam. Yang pertama adalah bidang Al-Quran, bidang hadis, bidang akidah, bidang fiqh, bidang sirah dan seterusnya bidang akhlak. Okey, dalam DSKP juga terdapatnya 3 standard yang utama. Apa dia? Standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Okey, kemudian dalam DSKP juga terdapatnya satu kandungan yang telah disusun bagi mencapai keberhasilan pelajar, dan dalam masa yang sama DSKP juga menekankan pedagogi guru, bagaimana strategi, pendekatan, kaedah yang digunakan oleh guru dalam memastikan proses PDP berjalan dengan baik. Dan seterusnya pentaksiran. Dan pentaksiran ini sama ada secara sumatif ataupun formatif, boleh dilakukan oleh guru semasa proses PDP. Dan sekarang pentaksiran bilik darjah adalah sangat diutamakan bagi kita menilai secara keseluruhan kebolehan pelajar semasa kita mengajar. Dan seterusnya tahap penguasaan umum ini juga terbahagi kepada 6, yang mana pelajar perlu mengetahui, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan seterusnya mereka cipta ataupun dapat menghasilkan sesuatu daripada pemahaman daripada sesuatu topik yang dipelajari. Dan ini adalah kita merujuk kepada rajah yang kami paparkan hari ini adalah apa dia? Proses untuk kemenjadian yang dihasratkan melalui DSKP yang telah ditetapkan. Baiklah, seterusnya kami memberikan contoh daripada jadual 4 dalam DSKP KSSM tingkatan 1, yang mana bila kita tengok di sini adanya tahap penguasaan daripada tahap 1 sehingga tahap 6, yang mana pelajar ini bila mereka mempelajari sesuatu topik, mereka dapat seperti yang saya terangkan tadi, mereka dapat mengetahui. Apabila mereka dapat mengetahui, pelajar-pelajar ini juga dapat memahami dan seterusnya mereka boleh mengamalkan apa yang telah dipelajari dalam kehidupan seharian. Kami juga menyertakan contoh daripada DSKP tingkatan 1. Kami memilih bidang akhlak pelajaran 28 di mana tajuknya adalah amanah tunggak kesejahteraan. Kita lihat bagaimana amanah tunggak kesejahteraan dapat membawa ataupun melahirkan kemenjadian murid, seterusnya melahirkan generasi yang mempunyai integriti yang baik. Jadi kita lihat terus kepada standard pembelajaran yang mana tajuk yang kita nak bawakan adalah amanah tunggak kesejahteraan. Okey, pada tajuk ini mereka akan dapat menyatakan maksud amanah itu, kemudian didatangkan dengan dalil. Dan kita terus tengok kepada 6.2.4 di mana dalam tajuk amanah ini ada juga diterangkan cara-cara mengamalkan sifat amanah terhadap diri, keluarga dan masyarakat. Kemudian, apabila pelajar mengetahui cara bagaimana untuk mengaplikasi amanah dalam kehidupan mereka, dalam masa yang sama mereka juga perlu tahu implikasi ataupun kesan jika tidak beramanah terhadap diri sendiri maupun keluarga dan masyarakat. Dan seterusnya, bagaimana boleh melahirkan kemenjadian murid ini adalah dengan para pelajar dapat mengamalkan sifat amanah dalam kehidupan mereka. Contoh, mereka sebagai pelajar juga perlu bersifat amanah. Jika diberikan tanggungjawab menjadi bendahari, mereka sudah boleh mengaplikasi sewaktu mereka di sekolah lagi. Menjaga amanah, menjaga duit, sebagai seorang bendahari kelab atau persatuan. Dan seterusnya bagaimana diaplikasi dalam kehidupan untuk melahirkan generasi berintegriti apabila mereka meningkat dewasa, mereka menceburkan diri dalam bidang pekerjaan dan mereka perlu beramanah
beramanah, mengamalkan sifat amanah dalam dunia pekerjaan, dan dengan adanya sifat amanah ini apabila diaplikasi akan melahirkan generasi yang berintegriti. Seterusnya kita pergi kepada faktor kemenjadian murid dalam melahirkan generasi berintegriti. Kita pergi kepada kemenjadian murid iaitu perubahan tingkah laku dalam membentuk keberhasilan murid selepas berlakunya proses pengajaran dan pengajaran secara formal ataupun tidak formal yang sebagai penanda aras kepada pencapaian sekolah. Jadi, faktor yang utama kita pergi kepada kepimpinan pengajaran yang mana guru perlu menekankan aspek nilai dalam sesi PDP bagi membolehkan ilmu yang diterima, difahami dan dapat diaplikasi dalam kehidupan yang sebenar. Seterusnya dari segi kesediaan guru. Bagaimana? Bermaksud di sini pengetahuan yang baik dalam memahami FPK, FPI dan DSKP. Dan seterusnya guru menggunakan kaedah pengajaran, pembelajaran yang bermakna. Ataupun guru boleh menggunakan kaedah pembelajaran abad 21. Contohnya, apabila dalam proses PDP, guru boleh melakukan aktiviti berkumpulan yang mana menggunakan model 6C, iaitu adanya kolaboratif, komunikasi, citizenship dan dalam masa yang sama mereka boleh bekerjasama menyelesaikan tugasan yang diberikan. Selain itu, faktor kemenjadian murid juga berpihak kepada kesediaan murid yang mana kemenjadian murid tidak boleh dihasilkan jika guru sahaja yang memainkan peranan. Jadi, murid juga perlu memainkan peranan di mana murid perlu bersedia menimba ilmu pengetahuan. Selain itu, murid mampu mengambil risiko ataupun kebertanggungjawabaan dalam menuntut ilmu. Dan yang ketiga, murid perlu berupaya menghubungkait pengetahuan yang diperolehi dengan kehidupan seharian ataupun keadaan sekeliling. Jadi, kesimpulannya, pendidikan Islam ini mempunyai tujuan dan matlamat yang jelas untuk mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Seterusnya, memperolehi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sebagai insan, kita hendaklah mempunyai akhlak yang luhur dan sosial yang sangat baik. Ini selaras dengan falsafah pendidikan Islam serta 5 dasar utama dalam falsafah pendidikan kebangsaan yang sangat menekankan aspek pembentukan kepribadian seseorang individu. Jelasnya, matlamat yang dihasratkan dalam FPI dan FPK memerlukan pendekatan yang rapi serta komprehensif supaya dapat membentuk kemenjadian murid dan dalam masa yang sama dapat melahirkan generasi yang berintegriti. Jadi, di sini kami lampirkan beberapa senarai rujukan daripada artikel dan jurnal dalam proses kami menyelesaikan tugasan yang diberi bertajuk Kemenjadian Murid Menurut Perspektif Islam. Sekian sahaja pembentangan daripada kami berkaitan tajuk Kemenjadian Murid Menurut Perspektif Islam. Diharapkan perkongsian yang diberikan dapat memberi manfaat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.